Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada cikgu yang join webinar pada petang ini. Okey, webinar kita pada hari ini ialah mengenai creating ERPH with Microsoft Teams. Okey, so saya merupakan penceramah pada petang ini, pembentang untuk hari ini, Cikgu Fazli. Okey, sebelum kita mulakan, saya akan share skrin dulu. Okey, so sebelum kita ke webinar kita pada petang ini, so saya akan terangkan kita ada beberapa series untuk webinar untuk guru-guru di seluruh Malaysia. Okey, so hari ini akan bersama saya, Cikgu Fazli bin Ishak dari SK Taman Bukit Indah mengenai creating ERPH with Microsoft Teams. Okey. So ini alternatif lah. Okay, so tahun depan dah nak mula. So mungkin ada yang mesti mencari-cari platform untuk kita buat platform ERPH. Okay, seterusnya 25 hari bulan, hari Rabu, hari gaji nanti. Okay, hari gaji nanti happy-happy tu boleh join Cikgu Siti Nabilah Kasdi ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Bella. Okay, mengenai Microsoft Teams for Teaching Part 2. Okey, dan kemudian pada 27 November 2020 nanti, so kita akan bersama Cikgu Aman. Okey, Cikgu Abdul Rahman, siapa tak kenal Cikgu Aman. Okey, mengenai Microsoft OneNote, iaitu mengenai increasing productivity with OneNote. Okey, dan seterusnya, bulan 12 nanti, kita akan bersama dengan Puan Fairuz. Okey, Puan Fairuz, LSS Microsoft Malaysia. So mengenai how to become a certified MIE pada 23 Disember 2020. Dan pada 24 Disember, how to become a certified MIE. Okey. Certified MIE expert. So certified MIE dengan MIE expert dua yang berbeza pada hari yang berlainan, iaitu pada 23 Disember dan 24 Disember. Okey, sekejap saya matikan saya punya Telegram ni. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini mengenai saya. Saya Cikgu Fazli bin Ishak dari SK Taman Bukit Indah, Johor. So boleh connect saya melalui Twitter Fazli_Ishak dan ataupun melalui Facebook Fazli Ishak. Okey, ini merupakan sedikit sumbangan dan pencapaian setakat berkecimpung dalam dunia ICT ni dan juga dunia penggunaan teknologi dalam pendidikan. Okey. Okey, tanpa membuang masa, saya akan kongsikan kepada guru-guru semua yang menyertai webinar pada hari ini. Okey, mengenai platform ERPH menggunakan Microsoft Teams. Okey. So Microsoft Teams cikgu-cikgu boleh akses menggunakan akaun Delima yang diberikan, yang telah dibekalkan kepada semua guru. Okey, yang at moi.dl.edu.my tu. Okey. So first kali nanti cikgu-cikgu nak kena install Microsoft Teams. Okey, boleh install Microsoft Teams dalam handphone masing-masing ataupun melalui laptop masing-masing. Okey, so bila login, mungkin paparan cikgu-cikgu akan kosong lah. Okey, sebab tak ada group lagi. Okey, sama juga macam group Telegram ke WhatsApp ke, dia ada group dia. Okey, sama juga dengan Teams. Okey, yang ini penggunaan di sekolah saya. So SKTBI Teachers ni untuk guru-guru lah. Okey, untuk guru-guru di SK Taman Bukit Indah, dan ini kelas-kelas mengikut kelas apa yang ada di SK Taman Bukit Indah. Okey, so saya tak akan sentuh dulu mengenai yang kelas-kelas ni. So saya akan tunjukkan hari ini mengenai platform ERPH sahaja dulu. Okey, so sekarang saya akan masuk ke SKTBI Teachers.
Okay, so penggunaan ERPH di SK Taman Bukit Indah ni, dia bukan sekadar platform untuk ERPH sahaja, tetapi juga untuk school management system. Okay, di mana segala sebaran maklumat, segala meetings ataupun apa-apa yang berkaitan mengenai sekolah akan digunakan dalam Teams. Okay, akan dimasukkan ke dalam Teams. Okay, so saya terangkan dulu. So di bahagian kiri ni, okay, di bahagian bawah SKT by Teachers, bila kita create Teams, automatic by default kita akan dapat satu channel iaitu channel general. Okay, dan kita boleh create channel-channel yang seterusnya. Okay, kita boleh create sehingga 10 channel yang berasingan. Okay, so contoh kat sini apa yang kami buat di channel general ni, kita meletakkan segala maklumat-maklumat yang penting yang kita boleh untuk sebaran maklumat kepada guru-guru supaya tiada kebocoran maklumat lah. Okay, tak ada yang tak dapat maklumat. Okey, seterusnya untuk acara sekolah kita letak, okey, manakah tahun 2020 ni tak banyak acara sekolah yang kita boleh buat. Okey, sebab kita bersekolah pun berapa bulan je. Okey, kemudian kita ada untuk harian murid dan even jadual guru ganti harian pun kita ada masukkan dalam Teams. Okey, so kita tak menggunakan slip guru ganti tu. Okey, so kita tengok kalau slip guru ganti tu selalunya kecil je. Selalunya dia akan hilang, tercicir ke. So apa yang kami buat di SK Taman Bukit Indah, so kami masukkan jadual guru ganti macam ni. Dan guru-guru yang terlibat akan di-mention lah. Okay, akan di-mention. Bila di-mention, dia akan dapat notification di handphone masing-masing. Okay. Kemudian co-curriculum pun dimasukkan ke dalam Teams juga. Mesyuarat dan bengkel dan minit-minit mesyuarat segala-galanya diletakkan di dalam Teams. Okay. Dan kita boleh akses balik lah tanpa gangguan conversation yang tidak berkaitan. Okay, pengumuman dan info penting supaya semua guru alert. Dan kalau perasan dekat sini ada satu tanda seru ni, ini merupakan maklumat yang penting lah. Kita mention sebagai penting, important. Okay, so pentadbiran dan co-curriculum. Okay, kemudian pentaksiran bilik darjah. So pentaksiran bilik darjah kita menggunakan sistem dalam talian juga. Okay, supaya memudahkan guru untuk mengisi pelaporan PBD. Okay, daripada tahun 1 sehingga tahun 5. Okay. So segala-galanya berada di dalam Microsoft Teams lah untuk sekolah. Dan kemudian kita ada record penghantaran ERPH, kita menggunakan Poly dan guru-guru boleh menanda supaya sama ada mereka menghantar ataupun tidak ERPH tersebut. Okey, sebelum saya bergerak ke ERPH, so saya masukkan, saya akan terangkan juga mengenai apa yang kami masukkan ke dalam Teams ni selain ERPH. Okey. So kita sebagai guru, kita tahu kita banyak URL penting yang kita kena simpan untuk kita masukkan sistem. So untuk masukkan markah peperiksaan lain, untuk masukkan kehadiran asing. So kita nak kena ingat URL banyak-banyak tu susah. Okay, so apa yang kami buat, kami terus masukkan. Okay, kami masukkan juga kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3 ni kami gunakan untuk sistem sasial diri murid dan juga untuk medium komunikasi dengan parents. Okay, so kemudian untuk laman rasmi sekolah pun dimasukkan juga dalam Teams. So just bila cikgu-cikgu datang ke sekolah, dia on je laptop, Teams akan auto run bila start komputer. So dia boleh terus buka lah Teams-nya. Okay, jika dia memerlukan. Dan kalau nak akses kalau dia nak akses delima pun boleh melalui Teams juga. Okay, so dia tak perlu nak search cari-cari lagi. Dan kat sini juga macam biasalah, kadang-kadang cikgu dia terlupa.
ID portal delima dia. So saya masukkan juga dalam sini. So saya tak tunjukkan lah. Okay. Untuk kemudian setiap hari guru-guru kelas dia nak kena tanda kehadiran, masukkan kehadiran dalam APDM pun dia just klik je APDM dan akan redirect ke APDM. Dan jika nak masukkan markah peperiksaan dalam SAPS pun kita boleh masukkan. Okey, so maklumat-maklumat penting dari PPD Johor Bahru pun kita boleh kita boleh terus akses. Okey. Dan kemudian buku panduan pengurusan. Mulai tahun 2020, SK Tamu Mungkinah tidak lagi mencetak buku panduan pengurusan. Kami hanya masukkan sahaja ke dalam Microsoft Teams ni. Okey, satu yang kita boleh dapat ialah menjimatkan kos. Okey, bila menjimatkan kos ni banyaklah kita boleh divertkan kos-kos tersebut ke arah yang lain. Okey, dan yang kedua kita boleh akses kat mana-mana je. Okey. So cikgu-cikgu jika dia perlukan rujukan, dia boleh buka dia punya handphone ataupun komputer dia boleh terus akses. Okey. So kalau kita print kadang-kadang tertinggal kat rumah lah, kadang tertinggal kat office, kadang tak jumpa. Okey. Dan seterusnya pencerapan. Pencerapan pun kita menggunakan Microsoft Teams juga. Okey. So mungkin ada setengah sekolah pentadbir dia suka masuk surprise, okey, masuk dekat dalam kelas, and then mencerap. Okey, di SK Tamu Mungkinah kita boleh booking tarikh pentadbir dalam Microsoft Teams ni. Okey, supaya memudahkan. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan rupa ERPH di SK Tamu Mungkinah. Okey. Sekejap keluar pula. Okey. Okey, so sekarang ERPH akan berada dalam staff notebook. Okey. Okey, so untuk akses bila buka je kita akan show navigation kat sini. Okey, saya sekarang menggunakan akaun pentadbir. Akaun pentadbir dia boleh tengok semua orang guru. Okey, contoh kalau saya buka akaun personal saya boleh nampak nama saya sendiri je lah. Saya tak boleh tengok nama orang lain. Okey, tak boleh sibuk-sibuk tengok nama orang lain. Tapi untuk akaun pentadbir dia boleh lihat semua RPH cikgu secara harian. Okey. Sebagai contoh, contoh saya nak tengok ni Ustaz Arsyadi. So saya just klik pada nama Ustaz Arsyadi. So bila klik ni, kalau saya klik cikgu yang lain juga, okey, dia mengandungi section yang sama. Okey, sebelum saya teruskan, di bahagian yang pertama ni dinamakan section, yang di bahagian kedua ni dinamakan page. Okey. So semua guru mempunyai section yang sama, sebabnya saya dah create section ni untuk semua orang supaya sama. So cikgu-cikgu tak perlu nak susah payah lagi nak buat sendirilah dia punya kandungan dalam RPH tersebut. Okey, contoh kita apa yang kita ada dalam buku RPH, yang buku tebal RPH kita tu, okey, pun ada dalam kandungan sini. So saya just klik kandungan buku RPH ni. So dia ada semua juga. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan, tata sila profession perguruan, PPPPM 2013-2025, BC misi matlamat. So bila saya klik dekat cikgu yang lain pun dia pun ada benda yang sama juga. Okey. Dia pun ada benda yang sama juga. Even saya klik pada orang lain pun dia tetap ada yang sama. Okey. Yang ini saya tolong masukkan untuk semua orang. Okey. Kalau rasa macam susahnya nak kena tolong masukkan untuk semua-semua cikgu. Okey. Sebenarnya tak senang aja. So saya masukkan semua ni tak sampai 5 minit pun dah siap. Okey. So nanti saya akan tunjukkan caranya macam mana kita nak hantarkan kepada semua orang. So kalau kita nak copy paste satu-satu, so mustahil lah nak boleh siap dalam masa yang cepat.
Okey, seterusnya apa yang cikgu-cikgu perlu masukkan di SK Taman Bukit Indah, diorang hanya perlu masukkan tugas-tugas khas masing-masing. Okey. Diorang perlu masukkan RPT dan RPH. Okey. So internet saya ni ada masalah sikit. Dia agak loading hari ni. Okey. Okey, so sekarang saya terangkan mengenai RPH. Okey, so RPH akan ada macam ni. Susunan daripada minggu pertama sehinggalah minggu yang terakhir lah, yang paling latest akan berada di yang paling bawah. Okey, so kalau tak nak kita boleh rearrange lah. Okey, kita boleh rearrange kedudukan hari dan juga bulan tersebut, hari, minggu dan bulan. Okey, so di bahagian minggu pertama ni selalunya cikgu-cikgu akan letakkan divider lesson plan lah. Okey. So dekat sini kalau boleh nampak ni, ini bukan conteng ini tanda tangan guru besar, dia gunakan handphone je. Okey, guru besar gunakan handphone untuk tanda tangan. Okey, so kalau tengok, okey, bila contoh saya nak tengok RPH tersebut, saya hanya klik je, contoh hari Rabu dan terus dia paparkan. Okey. Dia terus paparkan dalam within apps yang sama sahaja. Dia tak redirect ke tempat yang lain. Okey. Itu yang menyeronokkannya tu. Okey. Dia akan memudahkan pentadbir. So bila memudahkan pentadbir, insya-Allah pentadbir takkan ada masalah lah untuk implement dekat sekolah. Okey, bila kita klik kita boleh semak dan kita boleh lihat. Okey, contoh dia nak tengok hari Khamis pun dia boleh klik. Okey. So mungkin ada yang tertanya-tanya. Okey, kalau tulisan Jawi macam mana? Kalau macam tulisan Tamil macam mana? Kalau tulisan bahasa Cina macam mana? Okey, tak ada masalah. Kalau tengok kat sini, so tulisan Jawi. Okey, murid dapat. Okey, so boleh baca balik. Tulisan Jawi pun boleh, apa-apa tulisan pun boleh kita masukkan dekat sini. So dia tak ada masalah untuk baca. Okey, so kalau kita nak tengok tulisan Cina, saya boleh tunjukkan. Okey, ni ada cikgu mengajar bahasa Cina. Okey, ini tulisan Cina pun ada juga. Okey, ni tanda tangan guru besar Okey, ini bukan conteng. Okey. Dan kalau bagi tulisan Tamil pun ada. So kita tunjukkan tulisan Tamil pun boleh. So sebab the main concern bila kita nak buat ERPS ni dia takut. Okey, takut tak support tulisan-tulisan yang lain. Ni saya tekan kat mana? Dia masih loading. Ada masalah sikit internet. So hari ni. Okey. So sekarang saya dah tunjukkan structure lesson plan ERPH di SK Taman Bukit Indah. Sekarang saya nak ajar cikgu macam mana nak buat ERPH ni. Okey. So untuk buat ERPH, okey. So kita akan kembali ke paparan utama ni. Okey. So yang pertama sekali, cikgu-cikgu nak kena buat kena join lah. Kena create lah. Okey, kena create teams. Okey, so klik pada create teams. Okey, so nanti akan ada nampak dekat sini. Okey, create team. So kalau pentadbir cikgu dah buat teams, cikgu boleh join code lah. Nanti masukkan code, nanti cikgu akan masuk ke dalam ni. Okay, so create teams. Bila create teams, dia akan keluar ada 4 jenis pilihan teams. Okay, yang pertama ada class teams. Yang kedua ada PLC teams. Yang ketiga ada staff teams. Yang keempat ada teams.
Okay, so yang sesuai kita boleh gunakan untuk ERPH ni, boleh gunakan class teams ataupun staff teams. Tahun ni saya menggunakan staff teams, okay, supaya tahun pertama implementation tu dia tak terlalu rumit. Okay. Okay. So apa beza class team dengan staff teams ni? Okay, class teams ni kita boleh create assignment macam kita bagi assignment kepada cikgu tu. Okay. So bila kita create class team, pentadbir akan jadi cikgu, guru-guru akan jadi murid. Okay. Tapi dalam staff teams ni, pentadbir jadi pentadbir lah, school admin, dan guru akan jadi teachers lah. Okay, itu beza dia. Nanti dia akan namakan. So saya tunjukkan hari ni kelas teams. Okay, sebab tahun depan pun saya akan beralih arah ke arah kelas teams supaya kita boleh dapat analisis rekod penghantaran guru tu dengan lebih baik. Okay, so sekarang saya buka kelas teams. First kali saya nak namakan, okay, namakan contohnya SKTBI 2021 trial. Okay, so description dekat sini. Okay, description dekat sini boleh biarkan kosong ataupun nak tulis apa-apa pun boleh. Okay, nak tulis strictly for teachers only pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau dah ada template tahun lepas, saya boleh export saja balik, saya boleh import balik template yang tahun lepas. So kalau cikgu first time tak ada lagi lah. Okay, dia akan kosong lah. Okay, so boleh import balik templatenya. Okay, so tekan next. Okay, so sekarang dekat atas ni dia ada student dan teachers. Okay, students ni macam saya cakap tadi, student ni kita kena masukkan guru lah. Guru-guru akan jadi students. Teachers ni pentadbir. Okay. Okay, so sekarang contoh saya masukkan. Kalau pakai domain yang sama, macam sekarang yang saya pakai ni, saya perlu saya perlu type 3 huruf depan je guru-guru tersebut. So dia akan masukkan. Contohnya Asyadi. Okey. Okey, contoh. So sekarang saya masukkan ada 4 orang guru lah. Okey. So yang ini ada 2 cara. Yang pertama kita boleh masukkan nama cikgu seorang satu. Tapi kalau sekolah tak ramai orang tak apalah, bolehlah masukkan satu-satu. Kalau cikgu ada 100 lebih, ada 200 lebih, better kita bagi kod untuk dia orang join sendiri. Okey, memudahkan kerja cikgu lah. Okey, kemudian tekan add. Okey, tekan add. Okey, kemudian dia dah masuk macam ni. Kalau tersalah masuk, contohnya saya tersalah masuk, saya klik je pangkah ni, so dia akan remove, automatic remove. Okey, and then close. Okey, so by default dia dah keluar satu dekat sini. General dan kita boleh tambah channel bila kita klik pada 3 titik ni, iaitu more option, dan kita add channel. Okey, contoh saya tekan add channel panitia BM. Okey, so dah namakan channel panitia BM. So description ni boleh masukkan description, tak nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Dan di privacy ni dia ada 2 jenis privacy. Satu standard, satu lagi private. Okey, apa beza standard dengan private ni? Okey, standard ni kita nak semua orang yang dalam Teams tu boleh access. Okey, siapa yang ada, kalau ada 30 orang guru, 30 orang guru boleh access Teams ni. So kalau private, kita nak cikgu-cikgu panitia BM je. So kalau kita private kan, bila kita next, okey, kita kena masukkan lah. Kita kena masukkan siapa yang kita bagi access. Contohnya saya bagi access 2 orang je. Okey. Okey, kemudian saya add. Dan done. So ada logo kunci kat sini lah.
Okay, so kalau accessible for everyone, yang standard tadi, so saya add channel. Okay. Info penting. Okay, description ni biarkan kosong. Privacy ni biarkan standard. Dan kepada guru-guru yang buat channel, pastikan klik pada sini, pada saya besarkan sikit. Tak nampak ni kecil sangat. Okay, pastikan klik pada sini. Automatically show this channel in everyone's channel list. Okay, kalau kita tak klik pada tick kat sini, nanti tips dekat orang lain dia tak tunjuk channel tu, dia hidden. Okay, jadi nak kena manually show pula. So untuk memudahkan rakan-rakan guru yang lain, so kita klik pada automatically show this channel in everyone channel list. So semua orang akan dapat channel ni. Okay, so dia akan kosong lah. Okay, so sekarang macam mana cikgu nak tulis apa-apa maklumat kat sini? So apa-apa maklumat untuk tulis, klik dekat sini, new conversation. Okay. Tamat, datang. Okay, and then boleh enter je. So ada macam ni lah. Tadi kalau perasan saya dah tunjukkan tadi, dia ada header. Okay, ada header cantik-cantik warna-warna dia tu. Okay, so kita boleh macam mana nak buat. Okay, macam mana nak buat new conversation. Okay, saya besarkan sikit. Okay, klik pada A kecil ni, format. Dan new conversation ni, klik menjadikan announcement. Okay, jadikan announcement. Okay, so automatic dia ada headline. So headline ni kita boleh tukar warna dia. Okay, nak tukar warna kosong pun boleh. Ataupun nak letak ada illustration pun boleh. So by default kita ada beberapa illustration lah. Okay, yang kita boleh gunakan. Okay, ni contoh-contoh apa yang ada lah. Okay, boleh gunakan je. Okay, contoh pertandingan cipta. Okay, boleh tulis kat sini. Dekat bahagian bawah ni, okay, kita boleh tulis maklumat kita lah. Dan macam mana kita nak tarik perhatian orang lain supaya ambil maklum kita punya info ni. So, memandangkan kita di bahagian channel general, so kita boleh aliaskan and then type general. So, semua guru yang ada dalam channel general ni, dia akan dapat notification. Okay, so bawah ni, betul lah. Okay, selamat mencuba. Okay, dan kita boleh postkan. Okay, so kalau bagi maklumat penting, kita boleh tambahkan ni. Mark as important. Okay, dan kita send. So dia akan ada kat sini. So bila cikgu-cikgu yang lain buka, dia akan ada logo tanda seru ni di bahagian channel-channel tu. So dia tahulah dekat situ ada maklumat penting yang dia nak kena buka. Okay. So sekarang kita tengok macam mana kita nak create ERPH kita tu. Okay, macam mana nak create ERPH kita tu. So macam kita akan set up kelas notebook. By default memang dia dah ada keluar kat sini. Okay, set up kelas notebook dekat sini ataupun kita boleh pergi dekat kelas notebook ni dan kita set up kat sini pun boleh. Sama je, tak ada masalah. Okay, so kalau kat sini set up kelas notebook, automatic dia akan redirect juga ke sini. Okay, so kita klik kat sini set up OneNote kelas notebook. So kalau dah ada template daripada lepas, boleh gunakan balik. Okay, tak ada masalah. Dan kita boleh start from blank notebook. Kalau daripada zero lah cikgu nak start. Okay, so bila kita ni, dia akan buka, dia akan terangkan dekat sini. Dalam Teams, dia ada 4 section, iaitu collaboration space, content library, teacher only section, student notebook. Okay, student notebook ni lah yang ERPH tu akan berada. Okay,
apa benda collaboration space ni? Okey, collaboration space ni kita boleh letakkan bahan-bahan dalam tu dan cikgu-cikgu dia boleh ambil bahan-bahan dalam tu dan dia boleh edit. Okey. So ini di bahagian collaboration space. Dokumen-dokumen dalam collaboration space boleh diedit oleh semua orang guru. Okey, so content library. Content library ni hanya guru sahaja yang boleh edit, student boleh view sahaja. Okey, so dekat sini di situasi ini content library ni pentadbir sahaja yang boleh edit dokumen tersebut. Guru-guru yang lain hanya boleh tengok saja, tak boleh modify. Okey, so teacher only section ni, okey. Teacher only section ni sebenarnya untuk section pentadbir sahaja. Dia nak letak perbincangan sesama pentadbir. Okey, yang tak boleh dilihat oleh guru-guru yang lain. Okey, hanya pentadbir sahaja yang ni. So kita tak gunakanlah teacher only section ni. Okey, so selalunya kita boleh gunakan, kita boleh manfaatkan collaboration space ni. Kita boleh letakkan dokumen-dokumen yang perlu diedit oleh guru-guru. Content library, okey, masukkan. Dan kita untuk student notebook ni dia akan masuk ERPH. Okey, so dah faham kat sini, saya akan klik next. Okey, so sebelum tu dia akan buat ni lah. Okey, ini bahagian section. Section apa yang kita nak ada dalam ni. Okey. So kita tak nak handout ni. So tak perlu buang, kita rename je. So kita tulis ni kandungan buku RPH. So jadual PDPC. Kemudian kita boleh letak RPT. Boleh letak RPH. Okey, kalau tak cukup lagi, tambah lagi. DSKP. Okey. Untuk nak tambah lagi, nak tambah buku teks pun boleh. Untuk mudahkan kita ni, nak tambah apa lagi? Catatan guru. Okey, so kita boleh tambah je section berapa yang kita nak. Dan kita create. Okey, so untuk first time create ni dia memerlukan masa sedikit tapi tak adalah sampai berjam-jam. Dia selalunya mengambil hanya beberapa minit sahaja. Okey. So sementara kita nak tunggu benda ni siap. Okey, kepada yang ada pertanyaan boleh tanya di bahagian chat, nanti saya akan jawabkanlah. Okey, sementara siap ni tengok ada pertanyaan tak? Okey, soalan daripada anonymous ni. Oh, ni ada soalannya. Nak bina ERPH ni mesti melalui Microsoft ke atau ada apps khas? Okey, so dia boleh bina melalui Microsoft Teams ni. Okey, Puan Fairuz dah jawab kan? Okey. So macam mana nak invite cikgu pakai link? Okey. So dah dijawab. Okey. So saya teruskan. Okey. So bila dah siap create, so dia akan keluar macam inilah. Okey, dia akan keluar macam ni. So benda ni kalau kita tak nak guna, kita boleh delete je. Kita klik di bahagian atas ni. Okey, ada cross gitu. Klik, dia akan automatic highlight semua dan kita boleh terus delete lah. So kita tak gunakan. So kat sini kita boleh namakan lah. Selamat datang ke portal ERPH. Salah eja pula. Selamat datang ke portal ERPH. Okey, so macam mana nak tengok nama-nama cikgu tadi tu? So kita klik dekat sini. Okey, show navigation. Bila saya show je navigation, dia dah ada kat sini. So dia dah ada tadi, welcome tadi. So saya dah buang.
So kat sini bolehlah gantikan apa-apa, gambar cikgu sekolah ke, apa-apa poster yang cantik-cantik ke. Boleh edit lah dan boleh masukkan kat sini, boleh insert. So yang ini kita tak nak, ni frequently asked question mengenai kelas notebook. So kalau tak nak boleh delete je, okay. Right click and then delete page. So once dah delete, dia tak boleh nak dapat balik. So hati-hati bila kita nak delete tu. Okay, so kita ada collaboration space. Okay, so nak use collaboration space ni kat sini dia ada ajar macam mana nak gunakan. Okay, so kalau tak nak benda ni kita boleh delete sahaja. Okay. So kalau nak buat page baru, klik kat sini, add page. Kemudian ada content library. Content library ni tadi yang saya cakap tadi, hanya pentadbir saja boleh masukkan bahan. Cikgu-cikgu hanya boleh tengok je, tak boleh nak edit. Okey, so sekarang saya ada 4 orang cikgu saya ni kat sini. Fazli macam ada soalan lah. Ada soalan? Cikgu ada template tak? Template macam mana? Template macam mana? RPH code. Okey, untuk RPH, okey, kami menggunakan template mengikut persetujuan panitia. Okey. So cikgu-cikgu buat dalam words, dia type words ataupun dibuat dalam PowerPoint ke, dibuat dalam Excel ke. So mengikut panitia sekolah tersebut lah. Okay, macam sekolah saya pun setiap panitia tak sama dia punya format RPH tu. Tak ada template dia tu tak sama. Okay. So saya show navigation kat sini. Okay. So saya klik pada nama cikgu ni. Syadi, cikgu Azrin, GPK 1 saya pun saya masukkan juga. Okay. Boleh so tunjuk contoh tak RPH yang ada? Tadi kan ada tunjuk. Takut dia orang nak tengok apa beza template. Template macam mana tu? Taklah, maksudnya dia nak tengok beza antara panitia tu. Oh, okey. Sekejap lagi saya tunjuk. Ni saya tunjukkan macam mana nak masukkan dulu. Okey. Okey, mungkin ada yang terlepas tadi. Okey, so sekarang ni, sekarang kat saya ni saya tak boleh lah nak tunjuk templatenya macam mana berbezanya. Okey, sebab ini saya masuk yang saya yang trial ni. Okey, yang untuk demo untuk hari ni. Okey, contoh kat sini, klik memang kosong lagi lah. RPT kosong, buku teks kosong, kandungan buku RPH kosong. Okey. Okey, contoh saya nak masukkan RPT. Okey. Okey. Kemudian kat sini dia tulislah. Okey. Contoh pendidikan Islam tahun 5. Okey, nak rename dia, kita kena rename di bahagian sini. So tak boleh nak klik dekat sini nak rename. Tak ada bahagian untuk rename. Okey, so bila kita tulis kat sini pendidikan Islam tahun 5, automatik dia akan update dekat sini pun pendidikan Islam tahun 5. Okey, kalau kita nak tambah lagi, add page lagi. So boleh tambah lagi. So contohnya bahasa Arab tahun 4. Okey, kalau nak tambah lagi, boleh tambah lagi. Okey, contoh kat sini saya selaku admin, saya nak masukkan semua benda untuk semua orang dapat benda yang sama. Contohnya kandungan buku RPH ni. Contoh saya nak masukkan okey, saya nak masukkan FPK contohnya saya nak masukkan falsafah pendidikan kebangsaan. So saya masukkan dulu dekat pada seorang cikgu ni. Okey. Saya klik dulu. Okey, bila klik dan dia ada berkelip-kelip macam ni, dia blinking macam ni, barulah kita boleh tekan insert. Okey, bila tekan insert, dia ada 2 jenis kat sini, insert file attachment dan satu lagi insert file printout. Okey, sekarang saya nak tunjukkan perbezaan. So sekarang saya nak masukkan insert file printout dulu. Attachment dulu. Okey, saya kalau masukkan attachment. Okey, contoh saya masukkan file ni. Dan saya insert. Okey, ini saya masukkan insert file as attachment. So dia attach sahaja.
Kalau pentadbir nak semak, dia kena klik, nak kena download. Okey, so menyusahkan kan? So kita tak gunakan yang itu. Okey, kita masukkan insert file printout. Okey, untuk insert file printout, dia boleh terima 2 file sahaja, iaitu Word ataupun PDF dokumen sahaja. So kalau cikgu buat lesson plan guna PowerPoint, so mungkin cikgu akan, ada ke orang buat lesson plan guna PowerPoint? Ada Okey. So dia kena convert dulu lah, convert kepada PDF dulu dan upload ke sini. Sama juga kepada siapa yang buat menggunakan Excel. Okey, tukar kepada PDF dokumen dan kita akan masukkan dalam ni. Okey, contoh. So saya masukkan satu. Okey, contoh saya masukkan PDF ni. Okey, saya insert. Okey. So dia akan loading sekejap. Okey, so dia akan automatic view file tersebut. Okey, dia akan masuk 2, satu attachment, satu lagi file printout. File printout ni dia tukar menjadi dalam bentuk picture Okey, kalau tiba-tiba nak kena edit kat sini, tak boleh lah, dia tak boleh nak edit dekat sini sebab dia jadi bentuk picture. Okey, tapi kalau kita nak tambah perkataan boleh. Macam mana nak tambah perkataan? Kita double click. Okey, dia akan keluar dialog box macam ni. Okey, and then kita boleh type lah. Okey, boleh type. Selalunya kalau kita nak type ni ialah refleksi lah. Okey, contohnya nak letak refleksi. Contohnya 36/36. Capai objektif. Okey, ni contoh. Dan dia boleh drag letak di bahagian mana yang dia nak. Okey. Dan dia boleh tambah perkataan yang lain juga. Okey, ini kita boleh masukkan. Tapi kalau kita nak edit balik dekat sini tak boleh. Kena edit balik yang di file Word kita tadi tu. Okey, harap faham yang ini. So kalau saya nak distribute benda ni, jadual kelas ni kepada semua orang yang ada ke semua cikgu yang ada dalam Teams ni, saya tak perlu nak copy paste satu-satu, saya tak perlu nak insert satu-satu. Kalau insert satu-satu memang agak membuang masa sebenarnya. Okey, saya hanya perlu klik pada page FPK ni dan saya pergi klik pada kelas notebook. Saya boleh distribute page. Okey, jangan distribute section. Ini section, yang sebelah sini ialah page. Kita nak distribute page ni. Okey, bila klik pada distribute page, dia ada 4 jenis distribute page, individual distribution, group distribution, cross notebook distribution. Okey. So distribute page ni, okey. Distribute page ni bila saya klik je pada distribute page. Okey, saya tengok. So dia akan loading sekejap. Sekarang dia minta saya pilih section mana saya nak letak dekat cikgu-cikgu yang lain. So saya nak letak di bahagian kandungan buku RPH. So saya klik je kandungan buku RPH dan saya distribute. Okey, so dia akan keluar. So selalunya dia akan loading sekejap lah. Tak ada mengambil masa yang lama pun. Hanya beberapa minit, kadang tak sampai seminit pun dah siap. Okey, dan sekarang dia akan keluar done. Okey, once done, saya boleh klik pada kandungan buku RPH orang lain. Okey, macam tadi Cikgu Farah Erna ni tak ada pun. Sekarang dia boleh akses juga sama macam cikgu yang atas tadi. Contohnya saya nak tengok cikgu lain pun, kandungan buku RPH. Okey, pun ada benda yang sama juga. Okey. So saya nak tengok cikgu yang satu lagi. Cikgu Fahmi pun boleh juga tengok kandungan buku RPH. Pun ada benda yang sama juga. Okey. So mudah kat sini kita boleh tengok kita nak distribute bahan untuk cikgu-cikgu. Okey. So menjimatkan. So dah bila kita letak dalam ni automatik lah tak hilang. Okey, dan saya tahu
kadang-kadang laptop kita ni kadang-kadang dibuat perangai, tiba-tiba rosak ke. Cikgu jangan risau, RPH cikgu takkan hilang. Okey. Contohlah cikgu dah buat RPH cikgu dalam Word banyak-banyak tu. Kemudian cikgu dah upload dalam ni, cikgu masih ada file ni. Okey, dia takkan hilang. Cikgu boleh double klik balik dan cikgu download masuk balik komputer cikgu. Okey, tak ada masalah tu. Okey, saya tunjukkan cara yang kedua pula. Okey. Okey, saya tambah page yang lain. Saya add dulu. Okey, saya nak tambah. Okey. Contohnya PPPM contoh and saya insert satu file. Okey, insert file printout. Okey, sekali ni saya pilih file Word pula. Okey. Contoh saya masukkan file Word ni dan saya open. So saya insert. So sama juga, dia akan loading juga. Okey, so sekarang ni pada Cikgu Arsyadi je yang ada PPPM ni. Okey, dekat Cikgu Azri masih belum ada. Okey. Pada Cikgu Farah ni dia punya kandungan buku RPH masih belum ada, kosong lagi, tak ada PPPM. Cikgu Fahmi ni pun tak ada buku RPH dia. So sekarang ni daripada Cikgu Arsyadi ni, PPPM ni, saya nak distribute page kepada, saya nak distribute dekat dua orang ni je. Dekat Farah dan juga Fahmi. So saya distribute page, saya boleh individual distribution. Okay. Saya nak Farah dan juga Fahmi je. Dan saya klik next. Dan saya akan letak di bahagian kandungan buku RPH dan distribute. Okay, so yang ini yang status yang tadi tu, dia dah siap dan 2 minutes ago. Okay, sekarang ni done. So sekarang bila saya tengok dekat Cikgu Azri ni, tak ada. PPPM dia tak ada. So hanya ada pada Cikgu Farah. Okay, dan juga Cikgu Fahmi. Okay, 2 orang sahaja ada. Okay, ni PPPM dia. Okay, ni contoh. Okay, satu lagi contoh. Okay, RPH. Kandungan buku RPH, saya tambah page yang lain. Okay, contohnya pekeliling. Okay, contohnya pekeliling. Tak usah ya, soalan peperiksaan. Okey, saya masukkan soalan peperiksaan. Insert. Okey, contoh saya masukkan soalan peperiksaan ni. Ni ada banyak page, di loading banyak lah. Okey, contoh ada soalan peperiksaan ni. So saya nak distribute dekat panitia saya sahaja, okey? Macam mana saya nak bagi kat panitia tertentu je? Okey, so saya pergi dekat kelas notebook, distribute page, saya group distribution, okey? Macam mana nak group distribution ni? Group distribution ni kita kena create dulu group. Contohnya panitia TMK. Okey, contoh yang terlibat hanya 2 orang sahaja, Cikgu Azrin dengan Cikgu Fahmi. So saya save. Okey. Dah save, dia akan saving sekejap. Okey, back balik. So saya akan distribute untuk panitia TMK sahaja. Tekan next. Saya nak terdistribute kat mana? Distribute di bahagian contoh saya nak letak di bahagian DSKP saya distribute. Okay, so dia akan loading sekejap.
Okay, so sekarang dah done. So sekarang bila saya tengok dekat Cikgu Azrin di bahagian DHKP dia, so dia ada soalan peperiksaan. Okay, ni ada soalan peperiksaan. Dan Cikgu Fahmi pun di bahagian DHKP dia ada soalan peperiksaan. So senang untuk kita edarkan bahan-bahan. Okay, sekarang bila ni untuk pentadbir, bila cikgu-cikgu dah buat lesson plan kan. Okay, contohnya saya buat satu lesson plan di bahagian Cikgu Azrin ni. So di bahagian RPH dia kosong lagi lah. Okay, contoh hari Isnin 23 November 2020. Okay, contohnya dia masukkan satu RPH dia. Okay, contoh masukkan ni juga. Okay, kemudian Cikgu Farah pun buat lesson plan dia. Okay, Isnin 23 November 2020. Okay, dan Cikgu Farah ni pun masukkan lesson plan dia. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana pentadbir nak semak. Macam mana dia nak semak dengan mudah. Okay. Kemudian dua orang cikgu tak buat lesson plan. Cikgu Asyadi tak buat lesson plan. Cikgu Fahmi ni tak buat lesson plan. Okay. Macam mana pentadbir tu nak boleh detect Okay, macam mana dia nak detect ialah bila dia klik pada kelas notebook, dia review student work. Okay, dia klik review student work. Okay, kat sini student tu cikgu lah. Okay, dia nak tengok bahagian mana? Dia nak tengok bahagian RPT pula, RPH. Okay, dia klik pada RPH, dia tekan next. Tak keluar ni. Sekejap. Okey, kejap ada masalah loading sikit. Okey, contoh. Okey, dia klik pada kandungan buku RPH ni. Okey, saya punya RPH ni tak boleh tekan. Okey, kandungan buku RPH and then next. And dia boleh pilih page mana dia nak review. Okey. Contohnya dia nak review FPK. So dia next. Okey, so dekat sini kita boleh tengok cikgu mana yang ada dekat sekolah ni. Okey, contoh saya klik je. Okey, so dia akan automatik buka. So dia tengok cikgu seterusnya. So tak perlu nak pilih kat sini satu persatu So tak perlu nak pilih dekat section satu persatu. Buka drop down dan tutup dia punya drop down. Okey. So boleh pilih dekat sini saja nama guru tersebut. So boleh semak teruslah. Okey, so kelebihan menggunakan kelas notebook ni, kita boleh buat annotation. Okey, menggunakan
pen Okey, so siapa yang ada Surface ke, okey, yang gunakan iPad ke ataupun mana-mana yang device yang kita boleh tulis, dia boleh buat annotate kat sini. So pentadbir kalau yang suka berikan komen, dia tak nak suka berikan komen secara menaik, so dia boleh tulis. Macam mana nak tulis? So dia pergi dekat bahagian draw ni. Kemudian pilih pen. Okey, so dia boleh tulis lah. Okey, contoh terbaik. Ni saya tulis ni menggunakan mouse lah. So mungkin tulisan tak berapa nak cantik. Okey, contoh, okey, terbaik. Okey, tak pun bagus ke. Okey, pen ni boleh tukar warna macam-macam. Okey, nak pen warna hijau pun boleh. Okey, so jimat pen, ink pen tu. Boleh guna warna biru pun boleh. Bagus. Okey, bukan setakat itu sahaja. Cikgu-cikgu yang nak buat refleksi dalam bentuk tulisan pun boleh. Okey, dalam bentuk annotation pun boleh. So boleh tulislah 38 per 38 orang murid. Okey. Tulis. Okey. Kemudian apa lagi kelebihan yang kita boleh gunakan dalam ni? Contohnya RPH pada Isnin ni, saya ada buat PBD. Okey, PBD kita ada evidence kan? Okey, evidence tu dalam bentuk video ke, gambar ke, kita boleh insert je dalam ni. Supaya kita boleh, kalau ada nazir ke, pentadbir nak tengok kita punya PBD, kita boleh tunjukkan dalam sebelah RPH kita je. Contoh, okey, saya dah buat aktiviti pembelajaran hari ni. Kemudian saya nak insert saya punya bukti untuk hari ni. Okey. So, saya ambil dalam picture. Okey. Contoh, ada gambar yang lain tak Okey, contoh saya ada buat kelas online. So saya letak gambar budak kelas online kat sini. So kita ada evidence. Okey, bukan setakat gambar, kita boleh letak juga, kita boleh insert juga insert juga audio kalau kita ada buat bacaan ke dengan student. Kemudian kalau kita ada buat form ke, kita boleh masukkan juga dalam RPH kita ni, sebelah dia. So kita boleh lampirkan banyak benda dalam ni. Okey. Itu yang kita ni lah. So pentadbir-pentadbir yang suka yang dah semak lesson plan cikgu-cikgu, okey, boleh masukkan juga stiker. Okey. Contoh kalau nak letak stiker, well done ke, great progress ke. So boleh letak. Stiker ni kita boleh customize nak bahasa Melayu pun boleh. So tulis je terbaik. Okey. So dia akan update lah. Dan kalau pentadbir yang nak letak tanda tangan, nak chop dia pun boleh masukkan juga. Okey. Nanti boleh scan dan masukkan. Kemudian boleh tanda tangan. Okey, lagi satu main concern bila kita buat RPH ni, takut cikgu tu hantar lambat. Takut hantar lambat ataupun dia copy paste tanda tangan pentadbir ke kan. Okey. So untuk pengetahuan guru-guru dan juga pentadbir yang lain, di bahagian bawah ni kita ada boleh tengok bila dia create page tersebut. Okey, dia ada timestamp. Saya besarkan sikit. Okey, dia ada buat timestamp. Hari Isnin, November 23, 2020 pukul 4.58 PM. Selalunya untuk SK Taman Bukit Indah, guru besar, dia suruh masukkan RPH sehari sebelum hari pengajaran, hari PDPC. So, kita boleh detect baliklah dekat sini. Okay. So, kalau RPH minggu lepas tapi minggu ni baru dia create page tu, maksudnya dia terlambat lah. Dia terlambat hantar RPH dia tu. Okay.
Okay, so dah boleh buat, kita boleh masukkan annotation, kita boleh masukkan pelbagai benda dalam ni. Kita boleh lampirkan PBD kita. Okay, kemudian cikgu-cikgu, kita biasa kita gunakan Google Drive, betul tak? Okay, kita biasa gunakan Google Drive untuk simpan data-data kita, dokumen-dokumen kita. Okay, so mungkin cikgu-cikgu yang sebelum ni simpan lesson plan dalam Google Drive. Okay, jangan risau, tak perlu nak migrate satu persatu macam itu. Kita klik dekat sini, saya besarkan sikit. Okay. Di bahagian files, okay, di bahagian files ni, okay, klik bahagian file, kita boleh add kita punya Google Drive. Okay, so bila add Google Drive, kita boleh access file Google Drive kita dalam Teams juga. Okay, kalau rasa tak cukup dengan Google Drive, mungkin cikgu ada cloud storage yang lain. So kita klik je add cloud storage. Buat masa sekarang ini yang di supported cloud storage lah. Google Drive, Dropbox, Box, Ignite dengan juga share file. Okay. So boleh tambah je. And then boleh synchronize akaun-akaun cikgu masuk dalam Teams ni. So tak ada masalah untuk access file cikgu yang lain. Okay, tak perlu nak migrate satu persatu. Okay. So seterusnya okay, bila kita buat lesson plan dalam Teams ni, dia perlu menggunakan internet. Okay. Mungkin dekat rumah cikgu tak ada internet. Okay, bukan sebab cikgu tak nak subscribe pun. Kadang ada masalah internet ke apa kan. Okay. Dekat sekolah memang ada internet lah. Okay. So, macam mana cikgu nak access Teams ni? Okay, macam mana nak masukkan lesson plan sehari sebelum? Okay, cikgu jangan risau. Okay. Sebelum tu saya nak tunjukkan satu simbol ni. Okey, simbol ni sangat penting. Okey, simbol cloud ni dan dia ada bawah dia ada tick kan. Ini merupakan sync status. Okey, sync status ni kalau cikgu buat dekat rumah lesson plan tu, sync status dia masih berpusing-pusing, maksudnya dia masih belum masuklah dekat akaun pentadbir. Dia perlu connected dulu dengan internet barulah dia akan masuk ke dalam Teams yang akaun-akaun yang lain. Okey, so macam mana kalau kat rumah cikgu tak ada internet, cikgu boleh buat lesson plan menggunakan OneNote. Okey, dia akan auto synchronize ke dalam Teams ni. Okey, kejap lagi seorang saya nak tambah cikgunya kat sini. Saya tak tambah nama sendiri pula. Okey, nanti saya boleh tunjukkan macam mana ni. Okey. Dan sekarang kita ada cikgu barulah, Cikgu Fazli. Okey. So kalau tahun depan tiba-tiba bulan 3 ke ada cikgu baru masuk 2-3 orang, takkanlah kita nak tambah section kat sini seorang-seorang. Pentadbir RPH tu memang rasa ni lah, rasa membebankan lah. Okay. So tak perlu nak buat semula, tak perlu nak tambah section manually. Cikgu hanya perlu klik pada tambah nama. Okay, add member. Kemudian tambah je cikgu yang lain. Contohnya saya nak tambah, okay, cikgu Syakirin. Okay, dan saya add. Okay, dia takkan keluar terus macam ni. So pergi dekat bahagian post dulu. And then klik dekat balik kelas notebook. Dan dia akan keluar cikgu yang baru masuk lah. Dan dia akan dapat section yang sama juga macam cikgu-cikgu yang lain. Okay. Dan saya, Cikgu Fazli yang baru masuk ni pun sama juga, ada session yang sama yang dengan orang lain. RPH, kandungan buku RPH, DSKP, catatan guru, buku teks, jadual PDBC, RPT pun dia sama, dapat session yang sama. Okey, so sekarang, contoh kat rumah saya tak ada internet. Okey, saya buka OneNote. Okey, so cikgu-cikgu yang ada OneNote Windows 10 tu,
Pakai Windows 10 tu dia memang dah datang sekali dengan OneNote. Okey, so sekarang saya cari okey ni dan saya open. Okey. Okey, memandangkan saya pakai akaun pentadbir RPH, so RPH ni, so saya boleh nampak semua orang cikgu lah. Saya boleh tengok juga RPH orang lain melalui OneNote. Contohnya, tengok di SKP ke. Okey. Okey, boleh view juga. Okey. Contoh saya dekat rumah, saya tak ada internet, saya boleh buka OneNote ni. OneNote ni tak memerlukan talian internet. Okey. Saya buka di bahagian RPH saya. Okey, contoh saya buat RPH untuk Selasa lah. Okey, Selasa 24 November 2020. Kemudian saya insertkan. Okey, insert file printout. Okey. Contoh saya masukkan ni. Okey. Sekarang dekat atas ni saya besarkan. Alamak, tadi dia berpusing-pusing sepatutnya. Dia berpusing-pusing tu maksudnya dia masih dalam proses synchronize lah. Kalau tak ada internet dia akan tetap berpusing-pusing. Okey. Sampailah bila cikgu datang ke sekolah, ada internet, dia akan auto synchronize. Dan bila dah synchronize macam ni, page sync status ni dah ada tick ni. So saya boleh tengok di Teams juga. Okey, so saya tengok di bahagian Cikgu Fazli tadi, dia punya RPH. Okey, so dia baru masuk tadi pun dia dah buat lesson plan. Okey. Okey, so setakat tu je lah. Sebelum saya tinggalkan ni, tadi ada permintaan nak tengok perbezaan apa format. So saya buka SKTBI Teachers ni. So staff notebook. Okey, so ni Cikgu Adibah. Okey, buku RPH dia. Okey, Cikgu Adibah ni dia mengajar bahasa Melayu dengan sejarah. So boleh tengok. Okey, ini RPH bahasa Melayu. Okey. Dia punya format macam ni, template dia macam ni. Okey, ini bahasa Melayu sama juga. Ini okey, sekarang dunia seni visual. So dia punya tu lain. Okey, lain dia punya format dengan yang BM tadi. So harap menjawab lah. Ni perbezaan template lah. So kalau nak tengok yang cross subjek yang lain, contohnya panitia agama. Panitia agama tak sama dia punya lesson plan. So setiap panitia dia dah tetapkan template masing-masing. So contohnya saya ada dalam panitia sains. So semua panitia sains, guru panitia sains buka dia akan samalah lesson plan dia. Okey. Okey, macam ni. Okey, so harap menjawab soalan kat situ. So saya stop sharing ni. Ada pertanyaan lagi tak? Ada Q&A lain lagi tak? Okey, so banyak yang dah dijawab dekat sini. Maksudnya file Word tu kita copy paste ke? Kita tak copy paste, kita gunakan insert . Okey, so kalau nak type balik satu persatu pun boleh, tak ada masalah. So bila masa saya perlu guna Microsoft dan bila masa saya perlu guna Google Classroom atau ikut pentadbir untuk guna yang mana satu. So ikut preference sekolah cikgu lah. Okey.
Kalau sekolah dia suka gunakan Google Classroom, boleh teruskan Google Classroom sebagai platform ERP, tak ada masalah. So kalau nak gunakan platform Microsoft Teams ni, sebab saya rasa di sekolah saya ni lebih selesa menggunakan Microsoft Teams sebab banyak kelebihan dia. So sekolah saya menggunakan Microsoft Teams. Boleh akses dengan telefon, boleh, tak ada masalah. So bulan Februari yang lepas sebelum sekolah ditutup tu, sekolah saya dilawati oleh jemaah nazir. Okay. So guru besar selalunya bila jemaah nazir datang sekolah kan, cikgu-cikgu akan dia telefon ke pejabat untuk bawa buku RPH kan. Okay. Siapa yang biasa kena dia tahulah. Dia kena hantar buku RPH dia ke pejabat. So bila jemaah nazir datang ke sekolah saya ni, guru besar hanya keluarkan telefon guru besar je. Dia bagi pada pentadbir, pada nazir tu. Dia bukan bagi terus lah untuk semak RPH. So nazir tu dia just klik-klik pada nama cikgu-cikgu tu, so dia boleh tengok. So memang tak ada kekangan dan tak ada halangan daripada pihak jemaah nazir untuk kita gunakan ERPH ni. Okay. Live tersekat-sekat. Maaf lah, internet saya ada masalah sikit hari ni. Hari hujan. Ada lagi soalan? Banyaknya benda boleh buat dalam ni. Di mana boleh belajar dengan ni. Okey, so nanti saya akan tunjukkan modul yang boleh modul boleh di-download kemudian. So dalam Teams ni banyak benda kita boleh buat dan bukan setakat itu je. Teams ni sekolah saya gunakan sebagai platform untuk kelas dalam talian di mana jadual telah disusun. Okey, saya share skrin ni. Okey, Teams. Okey, ini jadual pembelajaran di sekolah saya ni. Okey, week. Okey, so ini apa yang kelas yang kita buat lah. Okey, hari Ahad kita buat bahasa Melayu je, hari Isnin kita buat matematik, hari Selasa kita buat English, hari Rabu sains, untuk hari Khamis kita buat pendidikan Islam dengan pendidikan moral. So subjek-subjek elektif yang lain kita buat secara di luar jadual. So untuk subjek-subjek yang terah ni kita jadualkan. So setiap hari memang ada cikgu di hadapan murid. So murid hanya perlu klik pautan yang diberikan dan cikgu akan ada dekat depan tu. Okay, itu yang saya sukalah mengenai Microsoft Teams ni. So all in one dalam satu. Okay, so kita tengok balik dia punya Q&A question yang lain. Okay. Ada satu ni Zul, Fazli, macam mana kalau nak buat tahu sama ada cikgu lambat hantar RPH? Okay, macam mana nak tahu ada cikgu lambat hantar RPH? Okay, kita boleh buat ni. Okay, saya tunjukkan. Mana Teams ni? Okay. So ni rekod penghantaran. Okay, rekod penghantaran ni apa yang saya buat lah sebelum ni menggunakan Poly. Okay, rekod penghantaran pada minggu ke-23 hari tu. Okay, view result kita boleh tengok lah siapa yang hantar ni. Okay, ni saya nak kena login pula. So kalau menggunakan kelas Teams tadi, kita boleh create assignment. Okay, kita boleh create assignment. Okay, mungkin cikgu biasalah. Platform yang lain pun ada, kita boleh create assignment. Okay, dekat sini kita get started. Okay, kita boleh tulis kat sini assignment. So kita boleh tulislah record penghantaran minggu 1 contoh. Instruction ni bolehlah tulis apa-apa instruction, not compulsory. Okay, kita nak assign kat mana, so assign dekat sini lah group ni.
So all student, semua ni lah, semua orang kena hantar. Dan kita date due dia bila? Okay, selalunya untuk sekolah saya ni, rekod penghantaran kita boleh mula tanda 26 daripada hari Khamis sehingga hari Sabtu. Okay. So sampai 28 hari bulan lah dia boleh tanda. Dan due date-nya pukul 11.59 PM. So kita boleh assign. So bila kita assign, so kita boleh tengok lah student kita kat sini tak ada student yang ni, tak ada yang return lagi. So kita bila once semua dah tanda, okay, contoh saya hantar dekat, saya gunakan handphone jap untuk hantar assignment. Okay, so nanti once student dah tanda, dia dah hantar dan kita boleh ada record lah dekat situ. So submit on time ke, and then kita boleh lewat ke dekat sini. So kat sini lah record dia. Okay. Ada pertanyaan lain lagi tak? Perlu ke guna Word tu dalam bentuk developer? Developer tak perlu, pakai Word yang biasa je. Tak perlu nak advance sangat je guru. Biasa-biasa je. Okay, tak perlu developer kau. Yang pakai developer yang pakai drop down tu Okay. Yang pakai yang ada pilih drop down tu pun boleh, tak ada masalah lah. Okay. So drop down je dulu hari apa and then kemudian save, kemudian submit dekat ni. Okey, bagaimana kalau sekolah tetapkan penghantaran RPH secara mingguan, bukan setiap hari? Okey, boleh masukkan RPH memang kena ada setiap hari kan? Okey, mana ada RPH kita buat secara mingguan terus. So, setiap hari kita kena buat, tapi secara mingguan pentadbir akan semak secara ni lah. Tapi guru besar saya ni rajin, dia suka check setiap hari. Okey, sebab dia boleh semak dekat handphone je, dia boleh klik je lah. So kadang yang mana tak ada lagi, dia akan masukkanlah dalam Telegram sekolah siapa yang lagi yang tak ada lesson plan. Okay. Okay, so tak ada yang terlepas, so semua dah dijawab kan? Dah, rasanya dah. Okay, so sekarang cikgu-cikgu yang ada MEC, iaitu Microsoft Educator Center, boleh redeem achievement code hari ni. Okay. Achievement code hari ni ialah T-MBF. Saya besarkan sikit. T-MBF 57DC20. So kejap lagi saya akan pastekan dekat dalam ruangan Q&A tu lah, supaya nanti boleh copy paste. Dan boleh download modul pembinaan ERPH ni. Okay, modul ni dihasilkan oleh Encik Zulhelmi daripada Microsoft. Untuk dia akan guide macam mana nak mula buat ERPH tu sehinggalah tamatlah. Okay, setiap penerangan memang lengkap dalam ni. So ada 2 modul dalam tu, boleh download dari sini. Okay, so saya akan copy paste lah, senang sikit. Okay, untuk orang lain mudah untuk redeem. Okay. Okay, so bila cikgu redeem dekat sini, cikgu akan dapat sijil nantilah dan badge dekat dalam MEC. So sijil daripada Microsoft terus Okay. Dan satu lagi modul
Okey, pautan modul bit.ly/erph Microsoft Teams. Okey, so jangan lupa isikan kehadiran juga untuk hari ini. Okey, bit.ly/borang kehadiran ERPH Teams. Okey. Okey, ni ada tanya boleh tak masukkan atau semak ERPH melalui nak masukkan tu agak untuk masukkan tu tak pernah saya buat lagi. Tapi untuk semak ERPH bolehlah melalui phone. Okey. Sebab phone terlalu kecil untuk kita masukkan ni kat situ. So macam mana nak detect tadi yang lambat tadi, kita boleh tengoklah tarikh dia create page tu pun boleh. Kalau dia buat lambat tu dia dah hantar lambat lah. Okay, so harap menjawab soalan pada hari ini. Sekian. Terima kasih semua kerana menghadiri webinar pada petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Fazli. Okey, terima kasih Cikgu